اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Sambung. Ya? Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya uzur solat, iaitu lapar dan dahaga pada ketika makanan hadir atau hampir hadir. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, iza wudi'a asya ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya wala ya'jalanna hatta yafrugha minhu. Apabila dihantarkan akan makanan petang seorang daripada kamu dan dikomatkan akan semayang, artinya komat oleh tukang bang, maka dulukan oleh kamu akan makan makanan itu, dan jangan gopoh ia seorang hingga selesai ia seorang daripada memakan. Baik. Dan setengah daripada uzur iaitulah apabila kita lapar dan ada makanan di hadapan atau nak siap dah makan, nak masuk, maka dikomatkan semayang, maka didulukan akan makan. Tapi kalau makanan tak ada, maka dulukan semayang. Atau makanan ada, tak berasa nak makan lagi, maka dulukan semayang. Sekalipun telah dikomat semayang berjemaah, apatah lagi semayang seorang. Mana semayang jemaah ni besar pada semayang seorang. Tapi bila komat semayang jemaah dah sekalipun, perut lapar, makanan ada, nasi buh dah depan, makan dulu. Tu indahnya Islam. Kita kadang-kadang ni ekstrim. Tak faham. Menunjukkan Islam ni agama yang mudah. Mudah lagu mana? Ada hari kita tak ada beradak dengan makanan, masuk waktu solat. Ada hari yang kita bila nak solat, siap makanan. Betul tak? Maka diberi keringanan. Time hari hok beradak dengan makanan tak, makan dulu. Dan Nabi kata bila kita makan, tak usah gaduh. Jangan buat makan derah itu. Pasal apa? Ni orang mayang tau. Jangan. Hatta yafrugha minhu. Nabi sebut biar faham baik. Sampai kamu selesai betul-betul daripada makan. Menunjukkan di sini makan lebih penting atau semayang lebih penting. Tu jawab. Semayang lebih penting. Tu lah. Oleh kerana semayang lebih penting, maka bila belaga semayang dengan makan, hati nak makan, maka makan dulu. Tu makna semayang lebih penting. Faham? Dia tu warning itu tak faham. Memang maknanya semayang ni bukan main-main. Kalau mu pergi semayang juga padahal duk ingat nak makan, maka mu semayang dalam keadaan ingat kepada makanan. Jadilah semayangmu main-main. Maka kalau mu pergi makan dulu selesai, baru pula mu semayang, tiada lagi ingat kepada makanan. Menunjukkan makan dulu
menunjukkan semayang lebih penting. Orang tak faham semayang lebih penting, semayang dulu lah. Tu budak-budak faham kerana inti semayang tu bukan rukun 13. Aqimus salah li zikri, dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Mana mu selesai dah makan minum, mu semayang molek. Tu maksudnya. Baik pada semayang, ingat makanan. Sebab tu kalau dah nak makan, orang qomat dah makan dulu. Nak kadang-kadang dia marah bini dia, benda orang nak qomat ribu makanan. Nak jangan marah. Bukan semua gitu. Ni agama mudah. Tapi jangan awak mudah. Asal qomat bahan nasi. Asal qomat bahan nasi. Tu awak mudah. Ni hak jerembang. Jerembang bukan sama. Nak. Ada kala kita semayang dulu. Ada kala nak mayang ada makanan. Makan. Nak. Lalu kok kedai tepi jalan, dengar orang bang sejik, dada tengok, warna set ni baru makan, orang duk bang pergi makan kedai, dia pergi hina orang. Padahal orang mengamalkan sunnah Nabi. Betul tak? Dah so hina kat orang lah. Dia makan tu pasal dia ada makanan. Nak, bila ada makanan, tengah goreng, orang bang sejik. Kita lalu, mana orang bang lagi makan kedai. Nak, kita mulut celupa. Jawab akhirat bila-bila. Nabi kata kalau qomat sekalipun makan dulu, dan bila makan orang semayang dah, jangan gaduh. Takut kita buat gaduh. Wala ya'jalanna. Nabi tak kata wala ya'jal. Wala ya'jal ni jangan gaduh. Wala ya'jalanna. Wak mari nun taukid. Nun taukid benda ni. Mang. Ada sadu datang. Tanya kali. Baru boleh nikah ramai. Boleh jawab. Nun taukid benda. Mau pakai spek. Dia ada sadu belakang tu. Wala ya'jalanna. Asal wala ya'jalna. Kalau taukid khafifah, ada sadu itu dia panggil taukid sakilah. Kalau ada sadu maknanya dan sungguh aku pesan molek, bila orang qomat atau semayang dah, mu sedang makan, jangan makan gaduh-gaduh. Makan macam biasa, walaupun tak dang semayang jemaah. Tu tafsiran ulama. Faham tak? Kan comel tu. Kita mau qomat dah berok apa sampai mati terus. Lekat nasi. Tak? Sampai bila tak gaduh tu? Hatta yafurugha minhu, sampai kamu selesai makan. Bila selesai makan baru boleh, hendaklah kamu gaduh. Bukan selesai makan dak gaduh juga, nyanda. Lepas tu cokeh gigi sekat hari. Okey. Lepas tu dah masuk dah. Hak makan saja uzur syar'i. Nampak tak? Habis selesai molek baru gaduh-gaduh gi semayang. Bila masuk dalam semayang jangan gaduh pula. Hadis yang lain, bila masuk dalam semayang jangan bergambar. Faham? Dang tak dang nasib kita. Kalau dang rokok dengan imam dalam rokok. Kalau dang kita takbir dulu, imam baru salam. Kalau tak dang sudah. Ni dah imam tayat akhir dah. Dia mari lambat dalam jalan takbir. Allahu Akbar. Faham tak? Tak sah terus. Faham tak? Nak cari sah tak sah terus. Main apa curi gitu. Tapi macam biasa Allahu Akbar. Tema Assalamualaikum. Tak payah duduk dah. Terus baca Fatihah, dapat jemaah. Lepas tu sunat imam tunggu. Bila tahiyat akhir, ada orang mari ikut belakang, maka panjangkan doa dalam tahiyat akhir. Walaupun tu imam baca dah fil alamin innaka hamidum majid, patutnya assalamualaikum, dah ada baru mari, maka tu imam baca doa-doa dulu. Tujuan apa? Supaya orang baru mari dan takbir. Faham? Jangan pilih orang pula. Kroni buat lambat. Faham tak? Kalau hak dak berahi, ye salang lalu. Faham tak? Bila alami innaka hamidum majid, dengar degut JKK.
JKK pun Allah. Assalamualaikum. Anak Allah. Dak dang pula. Dak. Jangan buat gitu, dak kira siapa-siapa pun tunggu sekejap. Maka begitu juga dengan minum. Dahaga sangat dan ada air, minum dulu. Faham? Tapi ada syarat yang pertama, hendaklah kita lapar atau dahaga. Kalau kenyang dah, semayang afdal dulu. Kalau lapar, afdal makan dulu. Faham? Syarat yang kedua, makanan ada dah, bukan baru nak nanok. Dak. Siap waktu beg dah, makan dulu. Dah setengah daripadanya uzur bertolak-tolak oleh hadas, artinya kecing atau berak atau angin. Angin itu ketuk lah. Maka hendaklah mendulukan ia seorang akan mengkosongkan dirinya daripada yang demikian itu. Demikian mana? Iaitu kecing atau berak atau ketuk. Kerana hadis Muslim, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbasan. Artinya tiada semayang sempurna pada tempat hampir makanan, dan tiada pada ketika ia seorang bertolak-tolak akan seorang oleh dua yang keji, iaitu kecing dan berak. Keji di sini maknanya buang najis. Uzur seterusnya iaitulah kalau kita nak semayang, orang qomat dah atau tu imam takbir dah, tiba-tiba nak kecing atau nak berak, atau dua, nak kecing sekali dengan berak. Nak berak saja tak kecing tak ada, tidak boleh. Atau nak ketuk saja, atau nak kecing dengan nak ketuk, atau tiga, nak kecing, nak berak, nak ketuk. Nak tak kira lah hak mana se. Maka dulu kan buang air, nampak, kecing, berak dan ketuk dulu. Dengan syarat ulama kata iaitulah perasaan yang berat. Adapun sikit-sikit tak apa. Orang qomat dah atau tu imam mayang dah, atau kita nak mayang seorang, nak takbir, berasa nak kecing tapi berasa berat tak berasa gitu je, maka teruskan solat, lebih afdal. Kalau dalam hadis ni memang ketik-ketik orang panggil. Maka nak kecing, ketik-ketik. Ketik-ketik ni untuk kecing ke berak? Cik jawab. Kecing. Nak kecing ketik-ketik. Ya, kalau nak berak, ketak-ketak. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita nak kecing, dia ada mari perasaan, betul tak? Dia ada perasaan. Orang tua hak nyanyak, perasaan tu dihilangkan oleh Allah. Nampak? Kerana dia sudah lanjut usia. Seperti hilangnya kekuatan, hilang tenaga, hilang pandangan, hilang pendengaran. Gitu juga akan hilang ingat atau perasaan nak kecing. Maka orang hak nyanyak dah, dia pergi cambang tak? Dah kecing situ, ceng. Mana mak kecing sini? Mak. Mang. Jangan ada, tak ada ingatan dah. Maka kita ada tak ingatan nak kecing? Ada diri syarat. Berasa gonang. Kalau sikit. Lintasan tak? Mari dalam hati berasa macam nak kecing. Tapi kalau berasa gitu, kalau kita naik motor, kita kecing di marang pun tak ada masalah. Pasal berasa sikit saja. Betul tak? Tapi kalau berasa ketik-ketik, boleh tak kita tahan? Boleh, tapi bawa penyakit. Dak berjuru harah dah. Bawa motor dak juru harah, cakap khabar dak juru harah, meeting mesyuarat jabat pun dak juru harah, semayang apatah lagi. Betul tak? Pasal apa ketik-ketik? Nak tubik tahi lele.
Faham tak? Doa juga jadi semayang tak? Tak jadi semayang, jadi sembah bayang. Jadi kalau nak berak sikit-sikit berasa rang gitu je, tak usah layang. Faham? Teruskan solat. Tapi nak berak tik-tik ada tanda tak? Guna tanda dia. Seriak. Bulu roma tegak tak? Kalau bulu roma panai cokeng gitu, tak boleh lama tu. Faham? Sebab itulah berak kecing lebih besar daripada makan minum. Makan jadi berak, minum jadi kecing. Dua nikmat. Faham? Cuma hak nun ku atas, hak ni ku bawah. Nah, ada kat sini orang minum ku bawah, kecing ku mulut, tak ada. Minum ku atas, makan ku atas. Makan jadi berak, kecing jadi minum jadi air kecing. Makan nikmat, jadi berak pun nikmat. Minum nikmat, kecing pun nikmat. Betul tak? Hak mana lebih besar? Iaitu berak dan kecing. Nikmat keluar daripada badan lebih besar daripada nikmat masuk di dalam mulut. Faham? Dan yang lebih penting, makan atau berak. Kita dah akan asyik pergi nak pergi Kuala Lumpur, naik kereta, faham? Kursus Kuala Lumpur, JKK bawa. Naik Pulau Ketang. Memang kita tak makan lagi. Biasa kita makan pukul 7. Pagi tu pukul 8 kita naik kereta sampai lalu Kutla Batu Buruk, kita bawa ke Direba. Tak makan lagi. Tak makan pagi gini. Maka Direba kata kita makan di Dengung tak apa atau Mamang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak berak sampai Batu Buruk, dia kata berhenti kejap boleh tak nak berak? Dia kata berak Mamang apa? Boleh tak? Jeng, jual dengan kereta-kereta. Faham tak? Habis dengan kursi berkobang habis. Faham tak? Tu kan. Sebab tu bila kita keluar Jambang, kena kata Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ada kita tak kata? Betul tak? Tak kata. Padahal Facebook tiap malam. Dah tu tak kata dah. Katalah segala puji bagimu ya Allah allazi azhaba annil adza wa afani. Bapa aku pujimu kerana kamu telah mengeluarkan segala sakit-sakit dan kotoran dalam perutku dan memberikan aku rasa sihat sekarang. Bacaan luar Jambang. Betul tak? Lepas berak, lepas kecing. Baca kali lagi mang. Jadi datuk mang. Ingat tak? Ke tak dia baca? Jual jubah tu. Mu tak suka, mu sama kau. Suka ke dia, sama belaka. Nampak tu maknanya janganlah kita ni memada dengan ilmu yang sedikit. Ngaji baru 4 tahun berasa banyak dah. Ngaji 5 tahun berasa banyak dah. Tu Jambang dah ingat setara barah. Tu nak bini ramai tu. Faham tak? Lepas tu duduklah Jambang ni, dok tubik-tubik. Sebab apa? Dok ingat doa. Faham? Dia ingat ni. Mung. Nama dia? Ingat tak? Tak ingat agak. Orang kandang tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi azhaba anni wa afani. Azhaba anni aza wa afani. Kali lagi. Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan sakit-sakit ataupun kotoran dalam perutku dan menjadikan aku sihat sekarang. Tak kita boleh berak. Macam keling dah benda. Apa? Macam bagla dah benda. Padahal umat Nabi pisang Melaka dah bagian dalam tandah, keluar tandah, masuk tandah. Tak reti juga. Tengok pada tulis belakang kereta, University Malaya. University Pertanian.
Tepek belakang kereta. Ini mesti teknologi. UITM. UUM. Tak? Tapi doa keluar tandah dok mopong. Maka jika rasa sikit tak payah layang semayang. Tapi kalau berat nak kecing, pergi kecing dulu. Sebab kalau tidak kita akan menahan kecing di dalam semayang. Ni Nabi kata, wala wahwa yudafi'uhu al-akhbasan. Jangan semayang atau tak sempurna semayang wahwa, sedangkan dia yudafi'uhu bertalak-talak. Bertalak-talak ni mana nak kecing ke tak? Nak kecing ke mayang? Nak kecing ke mayang? Nak kecing? Mayang dulu. Nak tak juru hara. Kena tu imam baca panjang dah dulu. Nak berak ketik-ketik. Tu imam pula jenis tu imam tua. Baru boleh bering slow baca. Sabbihisma rabbikal khicik tu waktu duduk belakang. Jadi nanti Nabi kata jangan semayang lagi, pergi selesai dulu. Dang tak dang, kek pergi masuk. Faham? Bila muntak dang berjamaah, dapat pahala berjamaah. Ni ulama kata, sebab apa? Sebab kamu nak solat tadi dihalang oleh uzur yang tidak disengajakan, iaitu sakit perut. Betul tak? Wala salat, Nabi kata la salata bihadrati ta'am. Jangan semayang atau tiada sempurna semayang jika berhadapan dengan makanan. Sebab tu kalau panggil orang maya aja, jangan letak nasi depan. Dok berjuru hara. Ni Nabi lama dah pesan. Tak kira dengan semayang segala ibadat yang lain. Panggil orang kampung mari ngaji baca Yasin di rumah. Sudah makanan depan. Maka mata tengok ke surat, hati ingat kepada makanan. Nasi biryani. Tak usah nasi biryani, pulut lepa dak juru hara dah. Masuk semayang orang komat tengok roboh pulut lepa belakang masjid. Dah oleh akak kedua, tepek mayang bahan pulut lepa. Aku 3, tak bahan 3 lah ni. Malam dok dak bahan 2 je. Dalam maya ingat gitu. Dah molek salam dah keliling pulut lepa. Tu baru pulut lepa, bukan chop stick lagi. Mana beef stick dengan chicken chop. Baru pulut lepa. Dak berjuru harah dah kita. Panggil orang maya ajak obor nasi depan. Panggil orang talib bos sudah ayam. Ayam sekor tu. Ayam pusing tu. Ngebesi-besi tu bos dah depan. Mana? Tu imam gitu, talil la ilaha illallah la ilaha illallah. Jilat bibir tu imam. Tak berjeru hara. Tak boleh. Jangan rebus pergi makanan. Bud dapur tu. Habis tahlil, habis maya ajak, habis orang berdoa, habis ngaji. Baru waktu makanan. Ni kiyah dengan hadis ni. Nak kau syok kot mana? Ayang sekor cokel kaki tak kata. Tepi bubuh timun jejuk. Bubuh timun jejuk. Tak tengok orang namak bulan puasa dia bulaut dah depan. Jadi tu Tok Imam kata kita tahlil dulu baru 6.30 ni. Gitu. Ayang gerak gitu ayang. Tu bodoh lah ke tu. Boleh orang nak buat ibadah tu, tahlil tu ibadah, ngaji Yasin tu ibadah, berzikir tu ibadah, solat hajat tu ibadah. Apa pergi buat makanan depan? Ni la salata bihadrati ta'am. Tiada sempurna semayang jika ada dekat dengan makanan. Tak ada makanan dah khusyuk dah. Betul tak? Tak ada makanan jeng teru. Begitu juga nak kecing, ketik pergi kecing dulu. Bahkan tengah semayang, kalau berasa nak kecing, teruskan semayang. Tapi kalau siapa tak boleh nak semayang, terganggu, ketik-ketik nak tobek air kecing, ketik-ketik nak berak, maka boleh berhenti semayang, pergi selesai dulu. Ni pandangan ulama fiqh. Kalau rasa sikit-sikit tak boleh berhenti. Kalau parak berasa
Siapa terganggu khusyuk, boleh berhenti, berok dulu, kecing dulu. Dah ketuk, sama juga. Faham? Kerana dia adalah hadas. Jadi nak ketuk dalam mayang. Ni nak ketuk, tahan. Bila tahan jadi mayang. Mayang dia gitu. Jadi macam bodogo mayang. Dia malah nak pergi ambil wuduk mula nak mayang-mayang malah. Lalah mayang dia sempurna tak? Tak berjuru haram. Dan setengah daripadanya uzur berjemaah atau jumaat, busuk mulut kerana makan jering atau peta atau umpama keduanya. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, man akala basada au sauma au kurasa fala yaqrabanna al-masajida fa innal malaikat tata'azza bima yata'azza minhu banu adama. Artinya barang siapa makan bawang merah atau bawang putih atau daun kuras, maka jangan hampir ia seorang akan masjid kami, kerana malaikat tersakiti ia malaikat dengan barang yang tersakiti daripada barang oleh manusia. Baik, masalah makan benda-benda hak busuk. Bila makan benda busuk, makruh masuk dalam masjid. Makruh masuk dalam masjid, makruh solat berjemaah, makruh duduk kat perhimpunan orang ramai macam mesyuarat dan sebagainya. Makruh belaka. Bukan haram, makruh. Pak kata haram, mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i, makruh. Dalam hadis menyebut bawang merah dan bawang putih. Jadi yang dimaksudkan bukan nama bawang atau nama-nama jenis makanan. Yang dimaksudkan ialah yang membawa bau busuk. Kalau bawang merah di negeri kita tak bau busuk, maka tak masuk dalam larangan. Kerana hak Nabi larang sini bawang ke bau busuk? Bau busuk. Cuma buat contoh. Kalau bawang putih tak busuk, wangi, tidak masuk larangan. Kalau jering tu tak busuk, wangi, tak masuk dalam larangan. Maka kalau makanan yang wangi, boleh masuk tak dalam masjid? Boleh tak? Ada larangan tak? Tak ada. Kerana apa? Malaikat, di antara sifat Nabi cerita dalam hadis, tak suka benda busuk, suka benda wangi. Sebab tu orang yang pakai minyak wangi, minyak bau, minyak atar, malaikat suka duduk kat dia. Tu contoh malaikat. Maka kita makanlah katakan kuih kek. Bau memang kuat bau, tapi bau wangi, tidak ada larangan. Dia makan sejenis buah, bila makan atas sejenis daun, dia makan, maka mulutnya jadi wangi, tidak ada larangan. Kan hak larang busuk. Jering busuk tak? Busuklah. Adat kata nak petang makan tak jering kan? Makan juga. Biasa kau puang ni berahi. Kau puang busuk kohong mulut. Apa? Dah jering tu, papang tu, dah habis hotel berita, mamah kau macam orang asli kau. Orang lawa. Nikah 8,000 mas belanja atau kan, tapi berahi jering. Jeng tok lelaki. Sekali nguak mampu hayang 2 ekor. Nampak busuk kau mulut kau puang kau bodoh nak mau. Jadi kalau gini kau puang nak makan benda busuk-busuk, kena minta izin suami. Kata ulama, ni ulama sebutlah kita, bila kena minta izin? Jika suami hadir. Kalau suami tak hadir, tak apa. Suami duduk lauk tu, kerja di platform minyak, tak ada di rumah, tak apa. Nak bahang 3 guni bahang, tak apa. Petang petang pun kita makan busuk. Kalau buat tumis tu boleh tahan lah, mendengar bilih tu dah, buat sambal tu. Dok kau puan makan saja koyok. Belah tengok Doremi. Petang papa nyanyi tu, habis bertakar-takar.
Mamoh saja. Nak? Berat arah puang ni. Lepas tu nguak depan laki. Nah, capek tu nguak. Nak bosuk kohong mulut. Kena tanya lebay, kita nak makan jering, lama tak makan jering, boleh tak? Laki dia kata tak boleh makan. Esok boleh lah, pasal esok saya pergi KL. Dah tak masalah. Nak, ni dia ikut sedap dia, perak, cicoh budu, pamoh jering. Nak, apa busuk kohong mulut. Kita tak sampai di rumah tu, bau dah mulut dia. Baru pakat itu bagar. Tak, wah, bau. Neh, tu benda ayam lapuh. Tak rumah hamba, mulut dia. Maka lawang bagi busuk adalah wangi sunat. Kita pergi solat dalam keadaan pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi yang suci tak ada khilaf. Pakai minyak wangi yang ada alkohol ada khilaf. Itu saja. Setengah kata sah, setengah kata tak sah. Faham? Tak payah balok. Yang minyak atar hak tak ada alkohol memang tidak ada khilaf pada sucinya dan dia yang paling afdal kerana keluar daripada khilaf. Atau diletak benda wangi-wangi daun pandan. Daun pandan kan wangi. Atau bunga melo. Atau bunga dia dia wangi-wangi. Bunga dia, bunga Cina. Bunga kemboja, bunga ruh kau anda. Dia bola kocek dia. Sunat ketika nak hadir semayang jemaah. Faham? Kerana berwangi-wangi adalah sunnah Rasul. Dan Nabi cerita dalam hadis, malaikat suka orang wangi. Faham? Kita comel dah. Mayang comel dah tapi tak wangi. Nah, mayang 5 waktu, bau sukhom. Tu dah apa comel? Syarat-syarat mengikut imam dan adabnya wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Betul ke cerita kisah kapal Titanic ada kaitan dengan penceritaan di dalam surah Yasin? Hukum lukis gambar bernyawa, ramai duk lukis gambar ustaz, tak apa tak? Kita lap air wuduk sampai kering. Apa hukumnya? Ada tak beza dari segi ganjaran pahala jika kita biar dia kering sendiri berbanding kita lap air wuduk? Buat 2 witir dan 1 malam khilaf tak dalam mazhab Syafi'i saja. Dengar molek. Dalam surah Yasin dan dalam semua ayat-ayat yang lain berkenaan dengan kapal dan laut, Allah menceritakan bahawasanya yang menimbulkan kapal boleh belayar di dalam laut ialah Allah Ta'ala. Manusia kapal tu sabak dan musabak sahaja. Faham? Yang menjadikan terapung boleh belayar musabbibul asbab. Cuma kita kata sabak apa tak tergelang. Sabak dia ada ruang udara di dalamnya, maka tidak tergelang. Boleh. Tapi pada hakikat Allah yang menimbulkan kapal. Jika Allah kehendak, kapal yang berat 600,000 tang Titanic timbul. Tapi jika Allah kehendak, jarum yang tak sampai 1 gram tergelam. Betul tak? Siapa punya kerja? Allah belaka. Gi laut, gi tepi patah, tengok kapal belayar molek tau. Yang pertama kita tengok makhluk dulu. Bijak orang putihnya buat kapal ni. Tak apa gitu. Tapi jangan sampai situ. Biar lepas daripada tu pula, maka lebih bijak lagi Allah yang menjadikan makhluk dan mencipta akal kepada makhluk. Biar sampai situ baru kita tidak syirik dan tak ada hijab dengan Allah. Tak salah puji makhluk. Tu dia panggil ru'yatul kasrah lil wahdah. Lihat banyak benda tapi balik pada yang satu belaka. Jangan kita sampai hebat orang putih, hebat kapal Titanic boleh tembok gini-gini hebat, tak nampak kuasa Allah. Tak mau rosak kita. Kita orang Islam kan? Ada beza sikit dengan orang kafir. Orang kafir tak pergi jauh kat tu. Maka Allah juga ajar dalam kisah Titanic.
mu kata musuh sangat kapal Titanic. Sebab pada pelayaran pertama keluar dalam surat khabar kapal yang paling canggih pada zaman tu 1904. Betul tak? Tahun 1904, lebih kurang 100 tahun yang lepas. 110 tahun lepas. Masa tu keluar surat khabar hari tu, masa nak lacur kapal Titanic, kapal yang mustahil tenggelam. Nampak? Muka depan berita surat khabar. Masa tu ada surat khabar dah. Kita tak ada surat khabar lagi masa tu. Faham? 100 tahun lepas tak ada lagi. Kita baru 2-30 tahun ada surat khabar. Tu pun tak ada berita lain. Berita tu tak mau. Maka orang kafir dia tidak ada pencipta di belakang daripada kejayaan mencipta. Maka Allah pun ajar selalu. Dengan berita utama kapal yang paling besar, paling canggih, 60,000 kuasa kuda mustahil tenggelam, Allah tenggelamkan pada pelayaran pertama. Betul tak? Lawan dengan benda kapal selang, dak air batu capur. Hak orang paruk tu bulan puasa ada orang buat air batu. Ada tak? Air batu tu lah. Cuma dia besar terapung. Faham? Terapung degung. Bahan dia kata ni butuh dua. Nyum moneng duduk bawah. Faham? 100 tahun duduk bawah. Tak boleh nak akad. 1000 lebih mati. Itu kuasa Allah. Bila Allah nak timbul Titanic. Bila Allah nak tenggelam juga dengan bersabar. Sabar benda. Langgar ABC. Asal bukan cik. Mu jangan politik. Hukum melukis gambar berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Jumhur ulama mengatakan haram jika tiada tujuan yang ada membawa maslahah atau faedah. Gambar mana? Gambar bernyawa. Dan yang kata ijma' bukan melukis gambar, membuat patung untuk sembahan atau dimuliakan. Hak tu tak ada khilaf. Semua ulama haram belaka. Yang khilaf lukis gambar. Maka kalau lukis gambar bernyawa, ada kata haram, ada kata tak haram. Dah ramai kata benda, ramai kata haram. Dengan syarat tidak ada maslahat. Maslahat ni apa? Benda yang membawa kebaikan pada orang ramai. Contoh maslahat, dia lukis buat buku. Contohnya dalam buku untuk kenal budak-budak. Gambar-gambar haiwan lalu dilukis sebagai pelajaran. Maka ulama kata tak haram. Dia lukis gambar tepi jalan, orang sedang mengorek jalan. Mana tak? Selamat datang ke Tenggeranu, negeri korek jalan. Dia nampak gitu. Maka salah tak? Tak salah. Pasal ada maslahat tak? Ada maslahat. Jadi saja-saja lukis dan tidak ada maslahat, hukumnya haram di sisi jumhur ulama, tidak haram di sisi yang lain. Yang lain yang kata tak haram tu, ada tak haram? Ada, bila melukis perkara-perkara yang jahat seperti fitnah dan lucah. Faham? Nak panjang ada sebut dalam kitab-kitab. Antara kitab yang masyhur mencarikan perkara ni, Kitabus Surah. Kitab ni menceritakan tentang gambar, melukis, fotografi, patung dan sebagainya. Ataupun tapi payah kitab tu di sini. Dia ada jual di tanah Arab. Kalau yang ada jual di Terengganu ni kitab tafsir Rawaiul Bayang, carilah 2 butir. Bahasa Arab dan ada terjemah dalam Rumi. Kalau Rumi Tebani sebutir. Dia 2 butir. Hak Arab Tebani ni Rawaiul Bayang, 2 butir. Faham tak? Dia terjemah menjadi Rumi 2 juga, tapi sebutir tebal tu. Karangan Syekh Ali As-Sabuni. Faham? Ulama hak mari daripada Syria gitu. Faham? Dia ada sebut setengah ulama mengatakan jika dilukis gambar-gambar ulama tujuan untuk menyedarkan orang kepada akhirat, maka ada setengah ulama kata boleh, ada setengah ulama kata tak boleh juga. Jadi itu hukum dia. Ada pun lukis gambar lanjang, gambar hak lucah,
gambar menyebabkan orang jadi balos dan sebagainya, tiada seorang ulama mengatakan pada harusnya. Ataupun lukis gambar untuk perhiasan dimuliakan pada dinding-dinding rumah, masuk dalam larangan-larangan hadis. Hukum la air wudu. Dengar molek. Ulama-ulama fiqh berpandukan kepada hadis melarang kita lap air wudu. Larangan tu dalam mazhab Syafi'i makna makruh. Melainkan kata ulama fiqh, kalau kita dak lap jadi rosak pakaian kita. Kain kita tu kalau jenis kena air jadi patik sawa, maka dia pun lap dulu harus. Saja-saja berakhir lap, hukumnya makruh. Apa sebab makruh? Kerana air wuduk tadi adalah kesan-kesan ibadat. Kerana wuduk ibadat tau. Wuduk tu ibadat. Maka air yang ada baki di tubuh kita adalah kesan-kesan daripada ibadat. Maka kesan-kesan ibadat ini tak molek kalau kita pergi buang daripada tubuh kita, biar dia hilang sendiri. Nampak? Solat witir 2 kali pada satu malam. Maksudnya kita semayang witir yang cukup dah jadi ganjil, kita semayang pula witir ganjilkan lagi malam karang, hukumnya haram kata ulama dan tidak sah. Dalil Nabi kata la witrani fi lailin aw kama qala. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi nak buat witir sekali saja. Sama ada serakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 paling banyak. Faham? Dah buat dah witir malam belum tidur, dan ni jadi nak tidur pula, buat semayang lain, qiyamul lail, tahajud dan seumpamanya. Saya nak kahwin dengan perempuan yang ada anak luar nikah. Apakah aurat antara saya dan anak ini? Apakah hukum mengair ikan sangkar yang kena bayar? Jika mandi wajib, kuku saya ada tahi kuku. Adakah ini dikira menghalang air daripada rata sekalian badan? Baik, dengar molek. Kita nak kahwin dengan seorang perempuan. Kita lelaki. Dan perempuan tu dia ada seorang anak perempuan, tapi anak luar nikah. Faham lagi? Maka anak luar nikah dengan mak sendiri pakak benda. Anak luar nikah dengan mak yang melahirkan dia pakak benda. Pakak mak betul. Kerana Nabi kata al-waladu lil firash. Anak luar nikah memang keturunan mak dia. Faham? Jadi bila kita kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak dah, anak bukan luar nikah, anak dengan laki dulu. Laki dulu mati, tembok jepung. Tak? Jadi ibu tunggal ada seorang anak. Kita kahwin dengan perempuan tu, anak tu jadi benda. Anak tiri kita. Bila anak tiri kita, anak bini ni, mahram ke kita? Mahram lah. Nampak? Sebab anak tiri sama dengan anak. Buang perkataan tiri, tinggal anak. Tu hukum dia. Maka kahwin dengan perempuan yang ada anak luar nikah sama dengan kahwin dengan perempuan yang ada anak dalam nikah. Kerana anak tu anak dia juga. Bila kita kahwin dengan perempuan ni dan kita jimat mak dia sekurang-kurang sekali, maka anak luar nikah tadi jadi anak tiri kita. Faham lagi? Bila anak tiri mahram ke tak? Mahram. Habis cerita. Ngai ikan dalam sangka. Pasal nak ngai dalam laut jauh, nak pergi mabuk. Maka ngai dalam sangka. Lepas tu kena bayar. Boleh dengan syarat ikut jumlah ikan yang didapat. Contohnya kalau ikan kakak tu maknanya sekilo RM10, maka boleh dibuat kalau dia mengair sekilo RM10 atau murah sedikit. Faham? Jangan merugikan banyak tuang punya sangkar. Yang tak bolehnya kena bayar RM10. Kalau boleh 10 ekor, maka dapat buat balik. Maka dia untung 9 ekor.
Faham tak? Pasal asas ekor 10 riyal je, sekilo. Dah dapat 10 ekor 10 kilo, tuang kedah, tuang sangkar rugi 9 kilo. Maka gini diharamkan dalam Islam. Salah satu akan mengalami kerugian. Nampak lagi? Tak boleh. Yang bolehnya upah jual boleh, nak masuk kena bayar sedikit bayaran. Tak? Dan apabila dapat dikira dengan harga ikan sekor-sekor. Faham lagi? Dia gitu. Lepas tu mandi wajib ada tarik kuku. Sah tak mandi wajib? Dengan molek. Yang celah-celah haluh-haluh dimaaf pada syarak. Hak terang kurang cokeng nampak, maka tak sah mandi wudu. Kerana itu tidak dimaaf. Betul ke beramal kerana nak syurga itu syirik? Sebab hamba rajin dengar etek. Guana beramal kerana Allah. Kalau takut azab dan bala kira guana, napa hukumnya? Bila pula nak gatih basikal? Baik. Ulama-ulama mengatakan siapa yang beramal kerana Allah, maka dialah yang ikhlas. Siapa yang beramal kerana nak ganjaran Allah, seperti pahala cerah kubur, senang di padang mahsyar, atau dapat nikmat syurga, dia juga orang yang ikhlas. Maka tidak benar perkataan bahawasanya semayang kerana pahala atau ganjaran atau mencari fadilat adalah syirik. Kataan ini sudah rosak kerana bercanggah dengan ayat Quran dan hadis yang menyuruh mencari pahala. Allah kata guana, wabtagu min fadlillah, hendaklah kamu mencari kurnia yang dijanjikan oleh Allah, iaitu banyakkanlah berzikir, banyakkan buat kebajikan. Wabtagu min fadlillah, tuntutlah dalam hatimu, iaitu min daripada pemberian-pemberian Allah. Apa dia? Pahala, fadilah, akhirat, syurga, bidadari, istana dan sebagainya. Faham? Maka kataan ini salah. Cuma kita kadang-kadang terdengar dalam maqam tasawuf, maka kerana Allah saja dikatakan ikhlas, kerana pahala dikatakan syirik. Hak tu betul. Hak tu dalam perjalanan fan ilmu tasawuf. Kita hak salah faham dibawa masuk dalam fiqh, dalam syariat, jadi bertukar bimbo habis. Dalam tasawuf, solat malam adalah wajib. Tak boleh kita capur fatwa. Hak tu untuk makam tasawuf. Wajib dalam kitab tasawuf kena ngaji dulu. Sebelum masuk ngaji tasawuf, mengaji dulu ta'rifut tasawuf, ta'rif ilmu tasawuf. Maka dia akan khabar penjagaan. Jaga-jaga nanti dalam kitab tasawuf, kalau kata wajib gini, maknanya satu perkara yang sangat tak elok kalau kamu tidak kerjakan. Kita salah faham, wajib tak buat makna berdosa. Tu yang jeng habis pasal mengaji copy paste. Faham? Kalau takut kepada azab, takut neraka, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Orang itu termasuk di dalam orang yang taat perintah Allah. Buat satu benda tak, tinggalkan minum arak kerana takut Allah, betul. Tinggal minum arak kerana takut seksa kubur, betul. Tinggal minum arak kerana takut neraka, betul. Siapa kata? Imam-imam mujtahid. Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia disebut dalam beberapa kitab. Antara kitab yang masyhur, kitab Azkar Imam Nawawi. Faham tak? Imam Nawawi kata boleh. Bukan Haji Nawawi, pengusaha bot penumpang. Faham tak? Imam Nawawi. Bapak supi, bapak tasawuf. So, bapa Imam Nawawi kata tak apa kita takut neraka? Kerana Allah diri kata fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka hendaklah kamu takut akan neraka
Nak yang Allah jadikan bahan bakarnya daripada batu dan berhala-berhala yang disediakan untuk orang yang engkar. Faham lagi? Dan yang kata tak boleh ni takut neraka, tak takut Allah. Takut ke neraka azab kubur, tak takut ke Allah. Baru tak betul. Faham? Soalan seterusnya, kawan saya suruh tanya, macam mana nak hilangkan tabiat suka tengok filem lucuh? Biasanya hak mung ni bukan hak kawan mung ni. Mung dah ni. Jadi saya pun tak faham juga. Tolonglah kawan saya, Ustaz. Kalau kawanmu, suruh kawanmu lah tanya. Ni mung dah ni. Kalau dia kata saya pun kau tak kenal agak dia. Nak, kan kena buat gambar. Mung dah, aku rasa mung dah ni. Jadi betul lah maknanya nafsu. Manusia ni ada satu kelebihan, iaitu akal. Ada satu kekurangan, nafsu. Jadi nafsu kita ni biarlah dibimbing oleh akal. Bukan akal semata-mata, akal yang ada menerima wahyu, iaitu mendengar Al-Quran dan hadis. Apa jua pun biarlah letak di depan, kali ni aku takut kepadamu ya Allah. Gitu saja cara kita nak mengurangkan tabiat-tabiat yang buruk. Nak kata kita sempurna, memang tidak sempurna. Manusia ni memang disuka pada perkara yang melayang hawa nafsu. Betul tak? Perempuan, orang lelaki suka tak perempuan? Suka tak? Tok Imam berahi. Jadi Tok Imam nikah. Tok Imam nikah tak? Dia nikah tu dia boleh anak tak? Ke dia suku Tok Imam tidak sejik? Kata dah ni nak ngata guana ni Tok Imam ni. Dak kita dak alik, kita tidak sejik. Dak apa? Dak kita warak kepala otak. Tak. Tok Imam, Tok Bilal, ustaz, Tok Guru, ulama, maulana, pakar hadis, pakar apa, suka belaka perempuan. Betul tak? Dalil mereka berkahwin. Salah tak? Tak salah. Cuma kadang-kadang kita terlebih mengikut nafsu. Undur balik. Lepas tu gue lewat dia gostang kereta. Faham tak? Dia dia gostang. Kereta pun ada gia taubat. Mana kita boleh gostang atek? Gostang atek. Kereta bandar gostang semua. Dah selajak gostang pula, ada kereta tu dia kata, kereta ni murah sikit, patut BMW ni 400,000, tapi hak ni kita akan jual 30,000 saja. Model baru Pasiri, bak pun murah sangat. Pasal dia dalam awak bawa seumur hidup dia aja boleh 3 kali gostang ni. Betul tak dia? Ada kereta gitu? Tak ada. Maka pintu taubat Allah sangat terbuka luas. Nak taubat semua-semua. Faham lagi? Memang orang berakhir, orang puang berakhir orang lelaki. Betul tak? Orang puang berakhir orang lelaki. Orang lelaki berakhir orang puang. Orang ulama sufi nikah. Ulama tasawuf nikah tak? Junaid Al-Baghdadi, bapak tasawuf pak isteri. Dia sultan, pakar yang dia pertuang agung dalam ilmu tasawuf. Pasal suka orang puan bukan barang salah, fitrah. Ni Tok Imam yang tak main apa, ambil tak ada hal. Mugih. Tak. Kalau orang tanya kita, pernah tengok tak filem lucu? Kita jawab tak pernah. Padahal memang pernah tengok. Tapi kita nak jaga aib lah. Boleh tak? Budak-budak lah ni. Mang, rajin tengok tak? Tak lah, rajin tengok tak? Rajin.
Ading. Oh. Ya tak? Ha, tu jaga aib dia panggil. Ha. Ha. Jawabnya tak wajib khabar. Benda-benda hak tak molek. Faham tak? Kita khabar kepada Allah. Hak kita buat hak tak molek, hak uduh, maknanya jangan khabar ke orang. Khabar ke Allah. Ya Allah, aku buat benda uduh, aku jahatnya, aku buat benda ni, hak tu Allah nak dengar. Benda tak molek jangan khabar ke orang. Kerana orang itu tidak adil. Khabar kepada Allah, Allah itu adil. Bila kita khabar hak uduh kita kepada Allah, Allah khabar tak ke orang? Tak. Tapi kalau kita khabar hak uduh kita ke orang, Allah khabar tak? Khabar. Masih baik tak lagi? Masa kita balas dengan dia, nak tak usah kata kawan rapat, laki bini. Bila dak cerai molek ah. Bila cerai dah, habisnya buka. Nak. Orang ni tu laki mula ni nikah. Tak nikah hau, malah layan aku bodoh ni. Dak buat apa bercerai tu? Oh. Tak pakai malah kerja je ketuk sokong. Kamu. Nak, yang padahal dulu suami isteri. Itu manusia. Maka Allah itu adil. Hak udah, hak jahat, ada pakar kita, khabar ke Allah. Faham? Soalan seterusnya. Apa komen ustaz tentang ceramah seorang ustaz tentang hudud? Dia kata hudud ini macam lagu raya. Mencari balah belaka ni. Gini saja ringkas. Orang yang benar, dia akan bercerita, berfacebook, tulis dalam blog, berceramah, apa saja supaya orang semakin mengamalkan Islam. Orang yang salah, orang yang tak betul, dia akan bercerita, berceramah, berfacebook, berkhutbah, bersyarah supaya orang yang tidak mengamalkan Islam itu rasa tenteram, rasa betul. Faham? Jadi menganggap jemaah Islam melaungkan kalimah hudud hanya ketika pilihan raya saja sebenarnya adalah suatu swing, dia panggil, suatu pusingan putar alam yang sebenarnya yang mempermainkan isu hudud adalah akhbar perdana. Betul tak? Tapi jenis orang yang jahat, dia akan pusing. Yang jahat itu jadi baik, yang baik itu jadi jahat. Jadi kita berhati-hati dengan ustaz-ustaz seperti ini. Minta jauh daripada anak cucu kita, daripada terpedaya. Soalan seterusnya. Apa hukum suami yang menguasai harta isterinya? Padahal harta itu adalah harta pusaka isteri. Isteri tidak rela. Jawabnya, haram seorang suami menggunakan harta isteri tanpa diberikan atau tanpa izin. Ada pun mengawan, hukumnya harus. Contoh mengawan iaitu dia nasihat. Isteri ni dapat saka 300,000, nak beli perkara-perkara yang memudaratkan, yang melalaikan, maka suami boleh halang. Tu sahaja. Faham? Adapun suami nak kata aku laki mung, aku nak 100,000, seseng pun tak dapat. Kerana itu harta isteri. Cuma dalam kitab fiqh kata isteri yang kaya sunat membantu suami yang miskin. Faham? Learning banyak orang jual produk minuman, obat kecantikan boleh cerahkan kulit. Contohnya Aura White, Beauty Skin. Apa hukum kalau kita minum, makan produk itu? Dikira ubah ciptaan Allah dengan molek. Tidak ada skema yang tepat yang digariskan oleh ulama-ulama tahap mana jadi mengubah, tahap mana yang diharuskan. Hak asal hak boleh gini. Asal kulit dia putih tapi dah duduk main panas, jadi gelap kulit dia. Maka dia lama bak tu, dia lama kering tu, dapat balik warna yang asal, hukumnya harus tanpa khilaf. Betul tak? Kalau kita jemur tengah panas, tak usah lama, 3 jam esok.
Esok pergi duduk tengah panas biras jeti tu. Pergi Parut John tu jalan tak kena pula. Tak salah kata rendau. Faham tak? Dia tengok muka kita. Faham? Jadi gua ni. Nak? 3 jam akan jadi anguh. Betul tak? Maka kita pun ambil sejenis krim, skrap ke apa, kita balik karang, kita gonyoh. Sini sahaja contoh. Dia akan nampak cerah balik. Waktu warna asal kita belum jemur. Kalau gitu harus. Tak memputihkan dari biasa. Kalau memputihkan dari biasa dua cara. Yang pertama yang kekal, maka hukumnya dimaaf pada syarak jika sedikit kerana tidak banyak perubahannya. Adapun jika banyak perubahannya sampai jadi macam orang putih, maka dia masuk dalam perkara yang haram. Ni jumhur ulama kata haram dah, kerana dia asal hitam jadi putih, masuk al-mughayyirati khalqallah. Tapi dia putih, dia jadi putih sikit lagi, tak apa. Nak orang biasa dodok putih selepu, tak boleh. Melainkan sementara. Sementara gua mana? Dia lama bedok. Bedok lagi mandi hitam mula. Betul tak? Maka hak sementara tak apa. Mulut dia hitam awet, dia lama gitu jadi merah. Dia balik mandi hitam mula bibir. Faham tak? Hak tu sementara. Dak digiwak di Australia bibir dia. Buang selaput atas, masuk warna merah dalam kulit, injek apa semua, mulut merah sama. Hukumnya haram kerana merah itu berkekalan macam tattoo. Dia duduk berebut nak suruh jadi putih. Orang berebut nak suruh jadi baik. Betul tak? Orang puang ni, kita nak hak baik ke nak hak putih? Baik tapi tak putih. Putih tapi jahat. Hak mana nak? Nak baik kau. Kalau hak putih tapi jahat, molek sekejap. Tapi susah yang berpanjangan. Mulut macam rimau gila. Muka lawa. Hak tu yang ramai. Dalil pergi tengok Jabat Agama Mahkamah Syariah. Tiap-tiap seminggu ada 2 kali orang cara bercerai. Hak kena cerai umur 21, 22, 23, 24. Jarang-jarang seorang hak hitam. Hak banyakkan putih belaka. Betul tak? Dah kan kena cerai tak? Mulut uduh. Faham tak? Busuk korong hati hitam kelang. Nak? Menyakit hati suami sama. Nak? Yang kalau berlebih kita sakit hati dah. Apatah lagi kalau menyakit hati. Nak? Ni letak mahal-mahal. Nak letak mahal tu biar mulut tu manis. Berapa belanja makcik? 10,000. Tak boleh korang? Tak boleh. Sikit tak boleh? Tak ada, tak boleh. Tu mujur tu 10. Kata berapa mahal tak? Barang baik bos. Faham? Bangun pagi gerak laki, bawa laki masuk bilik air, tolong jiru, tolong gonyoh belakang, tolong lak. Faham? Bawa piping masuk, pergi pakai piyah, pakai baju Melayu, suruh semayang. Nak pergi siap makanan, piping pulak tangan laki, pergi makan makanan. Biar jeput pun, tapi isteri kita buat. Seronok tak? Seronok. Sila makan bang. Hak mana-mana rasa tak kena, tegur kita beki balik. Nak? Lepas tu tolong ambil beg kita, masuk dalam kereta, tolong ambil anak kunci kereta. Nak pegang tangan kita, selamat tinggal, kerja molek, jangan laju-laju, hati-hati di jalan raya, ya, merah jangan langgar, berjaga-jaga ketika kuning, hijau jalan terus, biru tidak ada sama sekali. Faham tak? Pesan gitu. Seronok dah kita. Seronok. Kita dak buka pintu kereta, sila masuk bang, dia tolong tutup, tolong duduk belakang pula, undur, kanan. Nak? Kita nak jalan tu tata pula. Faham? Sampai jauh kita tengok di side mirror ada lagi. Seronok tak? Seronok. Padang tak 10,000? Padang. Ni 10,000 muka je comel. Nak berangan macam beruk. Tak? Tanya, ni kan nikah dah.
Macam beruk gila. Mulut busuk kohong kali, berahi baloh dengan tu, baloh dengan ni, kata kau tu, kata kau ni, baloh dengan mak tok tua, baloh dengan adik ipar. Betul tak? Buat nyakit hati ada lalah mahkamah syariah. Tak larat dah. 3 tahun, 2 tahun dah anak seorang janda, dah anak 2 janda. Zaman tok nyang kita ada tak kena cerai? Ada. Nikah bayar 8 riyal setengah. Zaman dulu nikah tahun 35 tok nyang kita. Betul tak? Mas kahwin bayar 20. Mana murah sangat tok nyang? Murah. Dah kambing macam tu. Kambing naya. Naya dah kau kambing. Faham tak? Learning naya. Tarik kambing naya. Mana? Soalan seterusnya. Soalan terakhir lah, banyak lagi. Dah nak jawab ni ada lebih kurang 40 lagi insya-Allah bulan depan pula. Tahu molek, Iwan. Baik, soalan yang terakhir pada malam ini. Saya semayang jemaah seorang dalam 20 orang. Surah kecil saya mari lewat 2 rakaat, lebih kurang 2 rakaat pada imam. Saya masuk dalam rakaat 3, dalam rakaat keempat imam lupa dan bangun jadi rakaat kelima. Makmum pula ada ikut, ada tak ikut. Makmum tegar dah imam, tak duduk mungkin imam tak dengar. Saya pula bangun juga ikut imam. Saya ada 2 rakaat lagi, sah tak solat saya? Dia mari sembahyang Isya, Tok Imam naik rakaat yang ketiga. Faham lagi? Tok Imam naik Allahu Akbar, dia baru sapa. Dia takbir, dia rakaat ke berapa? Pertama. Tok Imam ketiga. Kaki bila Tok Imam rakaat yang keempat, dia berapa? Dia 2. Tapi Tok Imam tak salang, dia naik tambah jadi 5. Maka orang ni ikut sah. Faham tak? Malaikat imam tu dia tahu dah sengaja naik yang kelima, tak boleh ikut. Kan itu sudah jelas batal. Tapi kita tak tahu, mungkin imam tersilap, dia naik yang kelima. Makmum yang masbuk naik dikira rakaatnya yang ketiga. Cuma rakaat tersebut kalau dia kurang Fatihah tak boleh, kerana Fatihah dia tak ditanggung oleh imam, kerana imam duduk dalam rakaat yang lebih, tak boleh menanggung Fatihah makmum yang baru mari. Itu saja. Faham lagi? Adapun ikut tang adalah sah. Soalan terakhir pada malam ini, apa hukum buat antarang sirih? Ada orang kata tak boleh ikut agama Hindu. Tak tahu juga ia belajar mana, tak tahu. Tolong jelaskan. Baik. Dalam perkahwinan ada yang wajib daripada agama dan ada yang kemestian daripada adat. Yang agama benda, iaitu kena ada pengantin laki-laki perempuan, kena ada wali, kena ada sekurang-kurang 2 saksi, dan kena ada ijab qabul. Tu untuk mengesahkan nikah. Dan ada satu lagi yang wajib, namanya mas kahwin, mahar. Mas kahwin ni wajib diberi oleh suami kepada isteri, bukan kepada ibu atau bapa isteri. Haram ambil harta isteri tu. Faham tak? Suami wajib beri mas kahwin. Hak kudu hak lebih banyak-banyak dia ni tu hantaran. Hantaran bukan daripada agama, dia adat. Maka kalau kita bersetuju, kita berjanji, wajib tunai. Wajib tunai bukan atas dasar dia adalah agama, tapi kamu wajib menunaikan janji. Nak beri hantaran RM3,000, tiba-tiba tak beri. Mas kahwin bayar dah 100 riyal. Sah tak nikah? Sah. Tapi dia berhutang dengan janjinya. Sebab tu hak adat ni bukan satu perkara yang wajib. Bincang molek. Dan jangan melampau-lampau. Hak kita nak kerah, hukum. Jangan buat ringan hukum. Kita tak. Hak adat ni kerah ketuk.
Siapa maha berdoa lalu mas kahwin 100 riyal hak agama. Mari hak ada 10,000. Tu SPM bodoh. Mana hak tu Big Naba City 15. Hak kolej 13 PPTA. Mana neh hak master 20 wah. Nah, nanti jadi macam kejual motosikal pula. 1,100 20,000. Kalau 600 cc 4,000. Nah, anda kat buruk 600 riyal. Jadi ada horsepower dah pula. Nah, jadi jangan buat gitu. Anak kita guna-guna pun ambil adat-adat, jangan siapa masuk dalam larangan Nabi memberat-beratkan akan orang. Siapa habis licin gadako menunjuk-nunjuk. Jadi di antara adatnya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Apa benda yang boleh? Setiap pemberian yang tiada mengikut agama lain, tak ada masalah. Adapun kalau benda tu wajib dalam agama lain, seperti sirih dalam agama Hindu kuno, iaitu bukan di India tapi di Bali. Di Bali ni bila kahwin wajib kena buat sirih yang bersusung. Faham tak? Maka kita tak boleh ikut. Boleh atau sirih biar ada tujuan. Bapa atau sirih sama macam kita atau buah apple. Ada tak orang awak ngata 5 bekas? Piti, kasut, payung, Quran, patu buah apple. Buah apple ni untuk tuan rumah makan ke mai petang? Untuk tuan rumah makan. Maka harus. Maka dia atur pulak sirih. Kerana pengantin perempuan makan sirih. Maka hukumnya harus. Tapi bukan atas makan sirih. Atas kapasiti adat yang mesti dijaga. Adat ni asal daripada Hindu, datang ke Malaysia, sehingga sekarang dulu dijumpa kuih-kuih Hindu hak lama, betul tak? Di Kedah, sebelum datangnya Islam ke Malaysia. Nah, jadi Hindu yang di India sudah lain dengan Hindu yang di Jawa Timur. Faham? Di Bali istimewanya wajib kena bawa tepak sirih dalam nak beri makan adat, dalam peminangan, dalam perkahwinan, dalam upacara semayang. Maka ulama pun fatwa jangan buat jenis atau sirih gitu. Nah, buat benda lain banyak lagi yang boleh. Boy blok motosikal tak ada masalah. Pasal apa? Ngating laki-laki pomeng. Tak ada masalah. Atau pisang noreh pasal dia noreh kita. Benda yang tak salah pada syarak. Nah, ataupun nak tunjuk hebat lagi, pala lori terusung. Nah, pasal ni nak hadiah pala lori tiala, tak ada masalah. Hak tu budaya yang telah ditetap dalam agama lain. Itu juga genji-genji beras dan sebagainya. Yang boleh dalam Islam, genji air wangi. Kerana genji air wangi sunat di dalam apa jua upacara. Dalam mesyuarat sunat genji, dalam solat jemaah sunat kita genji ke orang biar wangi belaka. Maka tak salah genji air mawar. Dia tunjuk silat apa gayung taekwondo akido, Jet Li, tak ada masalah. Kerana itu bukan bab agama. Itu semua bangsa ada permainan silatnya sendiri. Dan kalau maknanya katok kopang, hukumnya sunat. Begitu juga dengan katok rebana. Kerana ada nah Nabi suruh. Nah, kalau kita kena molek atau orang, comel belaka-laka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi